Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuan bin Muhammad Izani dan hari ini slide saya iaitu definisi histeria. Dan pada pendapat daripada Musti Sa'id Al-Zahrani tahun 2005 menyatakan bahawa terdapat pelbagai definisi dapat diberikan terhadap istilah histeria. Yang mana kita tahu histeria ni adalah satu kerasukan iaitu trauma dengan perkara-perkara jin dan syaitan. Okey. Seterusnya, namun demikian, beliau membataskan definisi histeria sebagai suatu keadaan gangguan pada akal manusia sehingga individu tersebut tidak sedar apa yang sudah diucapkan dan beliau tidak dapat mengaitkan apa yang sudah diucapkan dengan apa yang akan diucapkan, iaitu seseorang yang sudah terkena histeria ataupun kerasukan, beliau bukanlah menyatakan daripada diri beliau, namun makhluk lain yang berada dalam diri dan juga makhluk tersebutlah yang mengawal diri seseorang tersebut. Seterusnya, beliau seolah-olah mengalami hilang ingatan akibat daripada gangguan pada sistem saraf otak. Segala tindakan tanpa tujuan itu tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh individu berbabit. Dan apa yang berkaitan dengan hilang ingatan itu tentang penat yang mana dapat melawan perkara-perkara jin dan syaitan ini, tidak mungkin seseorang manusia biasa dapat mampu melawannya melainkan iman sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang saya akan menceritakan perbezaan di antara kerasukan dan histeria. Okey, sekarang bila kita sebut pasal kerasukan, histeria, masyarakat akan kaitkan dua benda ni dengan perbuatan makhluk halus, jin, syaitan dan sebagainya. Dan ada juga yang mengaitkan mengatakan bahawa bila sebut pasal kerasukan je, maksud dia berlaku kepada seseorang individu. Bila sebut pasal histeria, histeria ni berlaku kepada kelompok yang ramai. Contohnya bila kita tengok seseorang tu kan menjerit-jerit, kita akan cakap dia tu kena rasuk dia tu. Jadi lepas tu bila kita tengok contoh dalam kelompok yang ramai dalam kelas ke, bila kita tengok depa tu menjerit-jerit, meracau-racau, kita akan cakap mereka depa tu histeria dia tu. So nampak tak kat sini masyarakat telah melabelkan bahawa rasuk tu terjadi kepada seseorang individu, manakala histeria ni terjadi kepada kelompok yang ramai ataupun dalam kumpulan. Jadi sebenarnya pemahaman ini adalah kurang tepat. Okey, terdapat perbezaan di antara kerasukan dan histeria. Okey, sebenarnya kerasukan ni adalah perbuatan makhluk halus seperti jin, syaitan dan sebagainya. Okey, kerasukan adalah perbuatan makhluk halus. Okey, dan manakala histeria pula, histeria ialah keadaan atau natijah yang berlaku kepada seseorang individu kesan daripada kerasukan tu tadi. So nampak tak kat sini dua perbezaan tu. Kalau kerasukan, dia perbuatan makhluk halus. Tapi kalau histeria, dia kesan daripada makhluk halus tu tadi. Maksud dia kalau seseorang tu menjerit-jerit, tu adalah kesan daripada dia kena rasuk. Itu dipanggil histeria. Okey, jadi selepas ni kita akan tengok pula jenis-jenis histeria. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syazwan daripada kumpulan histeria dan rasuk. Okey, tajuk umumnya adalah histeria dan dalam skop saya adalah jenis-jenis histeria. Okey, jenis-jenis histeria ni mempunyai dua bahagian. Yang pertama adalah disebabkan gangguan jin dan juga bukan disebabkan gangguan jin. Okey, sebelum saya menerangkan tentang histeria ni, yang sama ada disebabkan gangguan jin ataupun bukan, jadi yang perlu kita ketahui ialah gangguan jin ni semuanya adalah berlaku daripada semua jenis sihir ataupun semua jenis pendamping. Okey, kita masuk kepada disebabkan gangguan jin. Yang pertama adalah histeria sebelum sedar, iaitu dalam keadaan ini pesakit akan di dalam kawalannya. Contohnya, pesakit akan menjerit, ketawa, menangis dan juga memaki hamun. Contohnya lah, dalam pengalaman saya juga pernah menjadi pembantu untuk membantu
Bantu kejap. Okey, untuk membantu perawat. Saya hanya jadi pembantulah, bukan menjadi ketua. Kebanyakan ni pesakit ni dia boleh lagi mengawal dirinya. Maknanya ataupun 50% je lah. Maknanya kita boleh bercakap lagi dengan dia. Contoh, kita bercakap dengan kita tanya nama dia, dia boleh lagi cakap nama dia, tanya duduk mana. Kalau yang histeria tidak sudah sepenuhnya, okey, yang ni pesakitnya akan di luar kawalan. Maknanya kemungkinan contoh kita dah habis rawat tu, apa tadi pesakit akan di luar kawalan lah. Okey, yang kedua adalah bukan disebabkan gangguan jin. Yang pertama, individu yang mengalami masalah kemungkinan atau emosional. Yang kedua, individu yang masih boleh mengawal dirinya. Dan juga yang ketiga adalah individu yang mengalami tekanan melampau hingga mengganggu proses fikiran, seterusnya impak kepada perasaan dan tingkah laku tidak terkawal. Yang bukan disebabkan gangguan jin ini, kebanyakannya adalah daripada masalah sudut psikologi lah. Contohnya tension di tempat kerja, tension waktu belajar. Ini juga adalah berpunca-punca dia lah. Okey, itu sahaja. Sebab ini pun, rujukan ini adalah daripada perawat Islam dalam Google yang saya check lah. Ini adalah sumber daripada perawat Islam. Okey, itu sahaja. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arman Shah bin Ala PJ. Bernombor metrik I181-03-050. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk histeria dan rasuk, tapi skop pembentangan saya iaitu pada punca-punca seseorang terkena histeria. Dalam punca-punca terkena histeria ada banyak sebab, tapi saya kemukakan 4 sebab saja, iaitu lemah semangat. Ada lemah semangat, pengamal perkara-perkara syirik, khurafat dan tahyul, keunzuran syar'i dan spiritual diri yang lemah. Okey, kita akan tengok pada satu persatu, iaitu yang pertama iaitu lemah semangat. Di mana dalam menghadapi gangguan spiritual ni, seseorang spiritual disebabkan oleh gangguan jin dan syaitan. Di mana seseorang itu lemah semangat akibat daripada tekanan stres, depresi, tekanan perasaan, emosi dan sebagainya, iaitu salah satu punca seseorang itu berlakunya lemah semangat. Dan dia, orang kata, dia mudah pada gangguan-gangguan jin. Di mana lemah semangat ni, apabila seseorang itu mengalami tekanan yang sangat tinggi dan dia tidak boleh mengawal emosi dia. Dekat situ disitulah jin dengan ni akan, orang kata, mudah untuk nak memasuki badan seseorang akibat dia lemah. Seterusnya iaitu pengamal perkara-perkara syirik dan kufur, khurafat dan tahyul. Ni adalah, orang kata, disebabkan antara orang kata keturunan lah. Di mana ada yang setengah ibu bapa yang mengamal keturunan, apabila anak pergi ke sesuatu tempat yang baru atau pelindung diri, diorang ada meminta orang kata tangkal atau azimat daripada momo-momo untuk sebagai pendinding pada diri seseorang. Kebanyakan orang sekarang dia banyak menggunakan momo untuk sebagai membawa tangkal lah ke mana-mana. Sebagai contoh lah, untuk membagi macam anak pergi sambung belajar di tempat yang baru. Di tempat baru di mana untuk melindungi anak daripada gangguan apa, ibu bapa pun berjumpa dengan
Momo untuk minta tangkal atau azimat untuk pelindung anak dia daripada gangguan-gangguan ni. Sedangkan ada setengah momo, dia sendiri yang buat benda ni. Dia bagi tangkal dan dia sendiri yang buat seseorang itu kepada histeria. Kerana macam orang kata dia nak dia nak memuaskan apa yang momo tu nak, dan dia pun menggantikan dengan menggunakan tangkal tu, iaitu merasuk tangkal tu sebagai pelindung, orang kata bukan pelindung, sebagai asbab untuk dia nak bagi benda tu masuk. Okey, yang seterusnya iaitu keunzuran syar'i, di mana keunzuran ini berlaku pada golongan wanita. Di mana apabila dia dalam tempoh sebulan sekali, dia kaum hawa akan datang, iaitu satu keunzuran, iaitu datangnya darah haid, di mana diorang ini tak boleh untuk melakukan apa-apa ibadat selama tempoh kawan hawa mendatangi darah haid. So dekat situ keunzuran ni, dia orang kata tak boleh nak solat, nak berpuasa, tak boleh nak baca Al-Quran, tak boleh nak melakukan segala ibadah, di mana dia terpaksa untuk bercuti, tidak melakukan. Di mana di situ lebih memudahkan untuk benda-benda seperti jin atau syaitan untuk memasuki badan seseorang wanita. Dan keunzuran ni, orang kata, di mana selain daripada sebab-sebab yang saya kemukakan, ada satu, iaitu apabila datang darah haid, di mana dia tidak membersihkan diri dengan betul, dan dia tidak membersihkan apa yang perlu dibersihkan, dan membuang itu merata-rata. Dan salah satu sebab orang kata di mana tuala wanita itu tidak dibersihkan begitu, dan dia meletakkan di tempat merata-rata. Salah satu punca yang menyebabkannya berlakunya histeria. Dan di mana kalau kita tahu, kebanyakan kaum hawa yang terkena histeria kebanyakan ketikanya datang darah haid. Okey, seterusnya iaitu yang terakhir, iaitu spiritual diri yang lemah. Di mana spiritual diri yang lemah, seseorang itu kurang beribadat kepada Allah. Kurang beribadat kepada Allah, kurang membaca Al-Quran dan melakukan segala suruhan yang ditentukan oleh Allah. Itu adalah satu sebab yang memudahkan benda jin untuk memasuki badan seseorang itu. Selain itu, iaitu apabila melakukan sesuatu aktiviti, tidak memulakan dengan sesuatu bacaan yang tidak memulakan satu bacaan doa atau terus untuk orang kata terus melakukan aktiviti. Seperti contoh, kita letak pada hiking, melakukan aktiviti hiking di atas bukit, gunung-gunung, dan di situ tempat tu terlampau banyak orang kata benda-benda yang berbahaya, benda-benda yang tersembunyi, dan apabila kita tidak membaca doa untuk pelindung diri, maka dia lebih mudah untuk mengikuti kita untuk pulang. Di mana apabila dia lekat dengan kita, dia akan ikut kita sampailah kita ke rumah. Dan seterusnya iaitu bernafsu tinggi, keterlaluan atau marah keterlaluan. Itu apabila spiritually lemah, kita akan rasa emosi kita sangat tak stabil, cepat. Kita punya nafsu terlampau tinggi, nafsu
nafsu terlampau tinggi, marah keterlaluan, sekejap sikit-sikit marah, sikit-sikit nak melenting, itu antara satu punca lah dalam punca untuk memudahkan jin atau syaitan untuk memasuki dalam diri seseorang. Antara punca-punca yang saya terangkan tadi itu yang berkait rapat dengan lemah semangat, pengamal perkara-perkara syirik, keunsuran adalah spiritual diri yang lemah. Berkait rapat dengan histeria. Dan dia orang kata kalau kita mengamalkan perkara yang syirik, khurafat, lagi mudah untuk kita nak terkena dengan orang kata terkena dengan gangguan, terkena dengan histeria. Di mana syirik kita sebenarnya kita melindungi kita iaitu meminta kepada Allah untuk melindungi diri daripada gangguan syaitan, dan tetapi ramai orang tersalah guna untuk menggunakan Tok Momo sebagai asbab untuk diorang nak melindungi diri. Dan kira tangkal azimat yang diorang gunakan tu pun tak adalah, tidak membantu dan memudahkan lagi untuk seseorang itu kena histeria. Itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Muhammad bin Azman, nombor matrik I181-03-043. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang tanda-tanda seseorang terkena gangguan. Baik. Tanda-tanda seseorang itu terkena gangguan histeria dan rasukan. Tanda yang pertama ialah anggota badan menjadi sejuk. Kenapa kita kata menjadi sejuk? Apabila seorang peramal perubatan dan juga mangsa yang dirasuk atau terkena gangguan, anggotanya, kaki dan tangannya akan berasa sangat sejuk, dan kita sebagai pengamal perubatan juga akan merasakan kejadian tersebut. Tangan kita juga akan merasa sejuk. Itu tanda-tanda seorang itu terkena gangguan. Seterusnya ialah berhalusinasi. Berhalusinasi ini ada terjadi pada mereka yang terkena gangguan. Mereka akan mula bercakap merepek, suatu yang memang kita tak jangka dia orang akan bercakap. Macam cakap sorang-sorang ke, apa ke, halusinasi. Cakap benda-benda yang merepek, benda-benda yang kita pun tak sedar benda tu, kita pun tak tahu. Itu tanda-tanda yang juga. Tanda yang ketiga ialah keadaan tangan kita ni, keadaan tangan orang sekeliling, orang yang berada di sekitar mereka yang terkena gangguan ni. Mereka akan insya-Allah dengan izin Allah tu mereka akan meremuk. Menandakan itu tanda-tandanya ada makhluk lain di sekitar. Yang seterusnya adalah pesakit itu berkelakuan tidak normal. Tidak normal di sini bermaksud bukanlah cacat atau apa, tapi dia berkelakuan yang sangat-sangat lain daripada manusia-manusia biasa. Dia mula menundukkan wajah, sentiasa menunjukkan wajah di bawah, pandang bawah kan, dipandang bawah sentiasa. Kemudian bila kita tanya tu apa, dia tidak menjawab kan. Kemudian dia boleh melakukan benda-benda yang pelik. Itu time lah nanti dia orang nak panjat lah tiang-tiang masjid tu, kalau boleh dia orang panjat. Tiang-tiang rumah, tiang seri rumah tu pun dia orang panjat. Boleh duduk terbalik. Aneh. Itu tanda-tanda seorang tu terkena gangguan lah. Sangat-sangat pelik. Seterusnya adalah berkomunikasi sendirian. Berkomunikasi sendirian ni adalah tanda-tanda awal. Tanda-tanda awal apabila mereka terkena gangguan lah. Mereka akan mula berkomunikasi sendirian. Dia orang cakap sorang-sorang, macam aku ni tak ada, kenapa datang sini, jomlah kita main, itu berkomunikasi sendirian. Dia berkomunikasi dengan bukan manusia. Seterusnya adalah degupan jantung rancak. Degupan jantung ni rancak, berdetak. Ini terjadi kepada pesakit dan juga boleh jadi pada mereka yang berada di sekeliling. Pada pesakit ni, degupan jantung diorang makin lama makin rancak berdetak ni. Terutama apabila adanya perawat Islam. Datangnya perawat Islam. Ini yang buatkan diorang punya jantung ni rancak gila.
Rancak gila berdetak ni. Duk 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 duk. Pada mereka yang sekeliling pula akan terasa seperti kita rasa macam ada something dekat belakang-belakang kita ni, dekat sekeliling kita ni. Itu yang buatkan degupan jantung kita ni rancak berdetak. Kemudian ialah suasana sekeliling terasa bahang. Bahang ni maknanya panas, panas. Bila kita masuk dekat satu untuk pengawal perubatan atau siapa-siapalah yang ada di kawasan-kawasan itu, diorang akan rasa panas. Sangat tak adalah panas yang melampau. Mungkin bila diorang masuk tu diorang rasa macam bila duduk tak sampai 1 minit tu dah boleh rasa macam panasnya, peluh, basah ketiak ni, lecak bagai ni. Itu tanda-tanda adanya orang tu terkena gangguan lah. Yang terakhir adalah bahasa dan pertuturan. Bahasa dan pertuturan di sini apabila mereka terkena gangguan histeria, rasukan, kan, cara dia orang bercakap tu berbeza. Ada yang cakap Jawa, ada yang cakap Thailand. Ada pula yang lelaki, kalau pesakit itu yang terkena rasukan tu lelaki, dia cakap dengan suara wanita. Begitu juga sebaliknya, lelaki cakap suara wanita, wanita pula bercakap dengan suara lelaki. Jadi itu adalah tanda-tanda seorang itu terkena gangguan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Hafiz, orangnya Hafiz Penang. Aku dapat tajuk assignment, tajuk presentation sampai assignment presentation. Tapi part tajuk kami adalah histeria dan rasuk. Mesti nak tahu apa histeria, apa tu rasuk. Tapi tu member-member kawan-kawan daripada ahli pukulan akan terang. Tapi part aku kat sini, aku nak terang pasal kesan masalah histeria dan rasuk ni pada pelajar. Kita ambil skop pelajar. Sebelum kita pergi kepada tu dulu, aku ni tak ada pengalaman sangat. Taklah kata ada pengalaman, tapi adalah part-part aku terlibat bila mana berlaku histeria dekat pelajar, especially pelajar dalam kampus ni lah. Histeria ni dia ada 3 orang yang aku tahu lah, yang aku belajar, yang aku tengok dalam Google lah, bukan belajar kitab, tengok dalam Google, dia ada 3. Yang firstnya histeria kita panggil histeria dari segi kesihatan, ataupun dia ada masalah mental. Dia akan berlaku histeria, gangguan pada dia. Itu gangguan emosi dia lah. Yang kedua, histeria daripada sifat dia sendiri, ataupun histeria berlakon. Dia nak attention, atau kita panggil attention seekers. Dia macam pasal mungkin tu lah. Dia berlakon untuk dapatkan perhatian. Dia beracau benda semua tu untuk dapatkan perhatian. Tapi kalau yang first tadi, dia masalah mental. Dia ada something shot lah kat kepala otak lah. Yang ketiga ni yang paling orang kata famous orang sebut. Histeria disebabkan gangguan lalu halus. Ni ramai orang kata kalau dengar takut lah kan. Tama-tama sebut berkaitan dengan alam gaib ni. Alam gaib. Betul. Okey. Kalau kita kata histeria dan rasuk ni, dia berkaitan dengan alam satu lagi, iaitu kita panggil alam jin. Kita panggil alam jin. Okey. Kesan dia daripada apa yang aku tengok lah kan. Apa yang aku tengok, apa yang aku belajar, apa yang aku faham, bila mana berlakunya histeria ataupun rasuk terhadap pelajar ni, pelajar biasalah, pelajar ni muda kan. Start pada, kalau kita kata dari sekolah sampailah ke peringkat universiti belajar. Paling first kali emosi dia, confirm emosi mesti ganggu. Sebab apa? Dia akan terbayang-bayang benda tu. Memanglah kalau dia berubat dengan cara yang betul, memang benda tu akan hilang. Tapi kalau dia berubat dengan cara yang sebaliknya, benda tu akan bermain di fikiran. Tu satu emosi. Yang keduanya, kesihatan. Bila orang kena histeria ni, badan dia akan lemah. Tambah-tambah kita ambil histeria yang melibatkan gangguan gaib, badan kita akan lemah. Sebab apa? Disebabkan
perkara-perkara di luar daripada diri kita, ataupun anasir-anasir luar yang cuba mengganggu kita di dalam. Itu sebab bila orang lepas je buat histeria, lepas je dia kena sihir dan sebagainya, dia mengacau Allah, badan dia lemah, kadang-kadang dia demam, kadang-kadang dia batuk, ada kalanya sampai tahap batuk keluar darah, demam sampai seminggu. Itu masalah kesihatan. Yang ketiganya, kalau melibatkan pelajar, adalah masalah pelajaran. Sebab apa? Dia terfikir, dia kait juga dengan nombor satu tu, emosi. Pelajaran, kalau kata diri stereoan, kita buang, kita panggil ustaz, panggil orang yang pandai-pandai ilmu ni, dia buang, lepas tu dia main balik, dia jadi balik, dia buang sampai dia emosi dia. Emosi sebab tu dia berkait tiga benda ni. Dia nak belajar, dia tak boleh fokus, dia syik terbayang-bayang, sampai satu masa dia duk berubat sampai dia tinggal akademik dia. Tu belajar. Dia banyak lagi kesan dia ni, kewangan, sosial. Selalu kalau orang kena histeria ni, dia susah nak berima. Sebab apa? Dia takut. Dia takut. Tambah-tambah kalau dia pergi berubat, lepas tu pergi berubat dengan siapa-siapa tak tahu lah. Orang tu kata dia, dia jangan dekat dengan orang sekian-sekian. Jadi emosi, mindset dia akan fikir, kalau kawan dengan orang yang aku tak kenal, yang sebagainya, yang digambarkan oleh sepulan means akan berlaku musibah kat aku. Tu dah bahaya dah tu. Itu kalau nak urai, kena urai beragama tu. Jadi apa yang aku boleh katakan kat sini, kita nak percaya pun, ada orang tak percaya benda ni. Ada orang kata orang yang kena rasuk ni benda main-main. Tapi bagi aku sendiri, yang aku dah alami benda tu, yang aku dah join ikut, bukan nak kata go buster, tapi aku dah turut serta dengan tim yang merawat perubatan Islam, yang merawat ni, aku dah tahu sebenarnya macam ni rupanya. Tu kalau sebab-sebab tu kita bagi orang lain terang lah. Bagi aku just terang pasal kesan pada pelajar. Kan aku terang semua lagi, mereka tak ada masalah, mereka tak boleh pula terang. So kalau kata ada soalan, nanti boleh tanya, insyaAllah kita akan cuba jawab. Yang baik datang Allah, yang lemah datang dari dia aku sendiri, dengan izin Allah, insyaAllah. Sekian, Wallahu'alam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Hakimi bin Nazlan, AIR 1810345. So pada tajuk ini saya akan membentangkan subtopik, iaitu cara melindungi diri daripada histeria dan kerasukan. So di sini ada 5 cara. Yang pertama iaitu ikhlas dalam beragama. Ikhlas dalam beragama ni macam apabila suatu ketika dahulu Iblis berjanji kepada Allah untuk menyesatkan kafir, iaitu musyrikin, dan menjadi umat Islam ahli neraka. So Iblis dengan sendirinya mengaku bahawa ia tidak dapat melaksanakan janji tersebut kepada satu golongan orang, iaitu mereka yang ikhlas, bagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 36 dan 40. So yang kedua, cara yang kedua iaitu menjadikan diri kita takut kepada Allah. Macam mana takut kepada Allah ni? Jika kita takut kepada Allah, maka syaitan akan takut daripada mengganggu kita. Sebaiknya jika kita tidak takut kepada Allah, maka syaitan juga tidak akan takut daripada mengganggu kita. Kalau kita tak takut, maksudnya syaitan pun tak takut ganggu kita. Macam mana takut kepada Allah ni? Contoh dia, cara sebenar untuk memagar rumah. Selalunya membaca bismillah setiap kali masuk rumah dan setiap kali ketika hendak menutup pintu. So rutin harian di dalam rumah tersebut menggambarkan yang kita tu takut kepada Allah. Kemudian dari segi macam mana penghuni tu beristiqamah di dalam rumah kan, menyempurnakan ibadat dia, menyempurnakan solat dia. So ketika itu merupakan salah satu cara, bukanlah yang terbaik ataupun mujarab, tapi salah satu cara yang baguslah untuk memagar rumah. Kemudian yang ketiga, jangan mengikuti jejak-jejak syaitan. Macam mana yang dikatakan jangan mengikuti jejak syaitan ni? Antaranya setiap berakhlak buruk
bertemu bomoh bagi meminta ramalan, mencari barang hilang, meminta jampi-jampi kan, dan menjatuhkan sihir kepada orang lain, serta gemar membazirkan masa di pasar, pusat beli belah dan seumpamanya tanpa tujuan. So yang dikatakan sebagai jangan mengikuti jejak syaitan ni, iaitu perkara-perkara yang menyifatkan diri kita serupa dengan syaitan. Itu yang dikatakan sebagai jangan mengikut jejak syaitan. So yang keempat iaitu sentiasa berjemaah. Sentiasa berjemaah. So jemaah yang dimaksudkan tu sebagai contoh bukanlah berparti kan, suruh berparti, bukanlah persatuan, pertubuhan ataupun organisasi. Tetapi yang dikatakan sebagai jemaah itu iaitu dengan ditemani oleh ahli keluarga, kemudian rakan taulan, sentiasa dengan jemaah lah maksudnya, melakukan sesuatu perkara yang ke arah kebaikan tersebut. Kemudian yang terakhir iaitu yang kelima, sentiasa berzikir. Sekurang-kurangnya terdapat 3 jenis zikir untuk kita melawan gangguan syaitan lah. So yang pertama iaitu basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. So Bismillah ni satu ayat yang simple, yang sering kali kita dengar dan senang untuk kita ucapkan. Kenapa Bismillah? Kerana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan hadir di sisi seseorang kalian pada setiap sesuatu yang kalian lakukan. Jadi setiap perbuatan yang kita buat, syaitan akan datang. Sebagai contoh, kita membaca buku, syaitan akan datang. Kita makan, syaitan akan datang. So dengan lafaz Bismillah tersebut dapat serba sedikit menghalangi syaitan dalam mengganggu kita lah. So yang kedua iaitu isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maksud dia, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Apabila saja kita merasa dirasuk, dibisik ataupun diganggu oleh syaitan, maka sebutlah isti'azah. Dalam firman Allah juga dalam surah Al-A'raf ayat 200 hingga 201 ada menyebutkan tentang isti'azah ni. Dan yang terakhir iaitu ayat dan surah tertentu dari Al-Quran. So setelah kita membaca Bismillah, dibaca sebelum melakukan sesuatu. Kemudian isti'azah pula dibaca apabila merasakan gangguan syaitan ketika melakukan sesuatu urusan. Maka zikir yang ketiga ialah melazimkan diri kita membaca beberapa ayat surah tertentu. Sebagai contoh ayat Kursi, Al-Baqarah, lepas tu surah-surah lazim, Al-Falaq, An-Nas. So amalan-amalan zikir tersebut ni mampu ataupun boleh melindungi diri kita dalam gangguan syaitan lah, atau histeria, kerasukan tersebut. Itu saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslihah binti Muhammad Rozali, nombor metri I18203-127. Sekarang saya akan membentangkan berkaitan dengan histeria menurut perspektif Al-Quran dan Hadis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala banyak menyebut berkaitan dengan syaitan dan rasukannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 201, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Ibnu Katsir dalam mentafsir ayat ini mengatakan para pentafsir mentafsir perkataan maksud perkataan masahum sebagai serangan atau rasukan, manakala menurut Al-Imam Al-Tabari
Berkaitan dengan ayat tersebut iaitu gangguan syaitan kepada manusia di dunia ni ialah dengan cara merasukinya sehingga terjadi seperti orang gila. Hal ini dinamakan sebagai histeria. Histeria dari pandangan Islam turut dilihat sebagai gejala kerasukan iaitu kemasukan roh-roh jahat dari kalangan jin dan syaitan yang memasuki badan manusia sehingga mengganggu kewarasan akal dan jiwa. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW menjelaskan tentang jin dan syaitan yang berupaya memasuki tubuh manusia lalu merosakkan hati insan, seperti mana hadis Rasulullah SAW, inna syaitana yajri minal insani majra dam, yang bermaksud sesungguhnya syaitan berjalan pada anak manusia seperti jalannya darah pada peredarannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bertepatan dengan hadis tersebut, histeria dari sudut pandangan Islam adalah berlaku disebabkan gangguan rohani yang berpunca daripada jiwa yang bercelaru dan kacau yang akhirnya dijelmakan kepada gangguan fizikal. Selain daripada ketenteraman jiwa yang terganggu, kewujudan jin dan syaitan yang menyesatkan manusia juga mempengaruhi punca individu mengalami histeria. Disebabkan itu juga histeria dari pandangan Islam turut dilihat sebagai gejala kerasukan atau al-sar'u, iaitu kemasukan roh-roh jahat dari kalangan jin dan syaitan yang memasuki manusia sehingga berlakunya kegangguan dari segi jiwa dan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para penonton. Okey, saya akan terangkan tentang kaedah penyembuhan yang mana saya ambil daripada Ustaz Shahan Syafi'i. Ustaz ni merupakan pengamal perubatan Islam Asy-Syafi'i. Okey, apa yang Ustaz ni cakap? Okey, sekiranya seseorang terkena histeria ataupun rasuh, kita bolehlah menggunakan kaedah ni. Pertama sekali, okey, genggam tangan seperti penumbuk. Okey, kemudian membaca basmalah dan bismillahi masya-Allah sebanyak 3 kali. Okey, cuba try dekat rumah. Genggam tangan macam ni. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya-Allah. Bismillahi masya-Allah. Bismillahi masya-Allah. Kemudian tiup di bahagian penumbuk yang kita baca bismillah dengan bismillahi masya-Allah tadi. Kemudian tepuk di bahagian tulang belikat pesakit. Okey, mana tulang belikat pesakit ni? Okey, seperti yang saya tunjuk di dalam slide, Ustaz tu ada tunjuk tulang belikat tu berada di tengah-tengah belakang pesakit. Okey, jelas? Okey. Bolehlah sekiranya korang terjumpa ke histeria ataupun rasuk, korang bolehlah try cuba menggunakan kaedah ni. Okey, next slide. Kesimpulannya. Okey, kesimpulannya. Okey, maafkan saya tersasul. Pertama sekali, hasil daripada slide ni, kita sentiasa berdoa meminta perlindungan Allah. Okey, sekiranya macam terdapatnya gangguan kepada diri, rasa macam kita terkena apa-apalah, apa-apa contoh macam terkena sihir ke apa kan. Untuk mengelakkan perkara ni, kita sentiasa berdoa kepada Allah semoga kita dilindungi daripada sebarang penyakit, histeria dan sebagainya. Okey, kedua, elak pergi berubat dengan orang yang tidak mengamalkan ayat Al-Quran. Sebab kenapa? Kadang-kadang seperti bomoh kan, bomoh kadang dia memang tak menggunakan ayat Al-Quran kalau merawat pesakit yang terkena histeria, rasuk. Jadi kita sewajarnya menggunakan ayat Al-Quran lah untuk merawat pesakit yang terkena penyakit histeria. Okey, sebab kadang-kadang kalau kita pergi bomoh pun, saya tak ada pengalaman tapi saya baca daripada pengalaman orang lain. Kalau kita pergi bomoh, setelah itu kita akan jadi sembuh, tapi akan datang balik. Datang balik
dan pergi kita berbomoh. Siapa yang untung di situ? Bomoh lah kan yang untung. Sebab kita setiap kali kita kena, kita akan pergi tempat bomoh tu. Okey? Yang paling terakhir, kekal tenang dan jangan selalu bersendirian. Okey, apabila terjadinya kerasukan kepada diri seseorang, kita tenang, relax. Kalau sekiranya kita tak tahu nak sembuhkan pesakit tu, kita cuba cari orang lain untuk bantu orang tu. Sentiasa tenang. Jangan sesekali gopoh lah. Takut nanti terjadi apa-apa dekat kita kan. Okey. Kemudian jangan selalu bersendirian. Sebab kenapa? Sebab histeria dan kerasukan ni, kalau kita berada dalam bersendirian, kita akan terfikir sesuatu perkara-perkara yang tak sepatutnya lah. Jadi di situlah jin mudah untuk masuk di dalam tubuh kita. Okey, sekian itu saja. Yang baik datangnya daripada Allah dan selebihnya kekurangan datangnya daripada diri saya sendiri. Saya memohon maaf. Itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.